Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga kampus yang sedang mengikuti program Bicara Naratif Naib Chancellor secara dalam talian melalui Putra TV. Dan dalam siri kelima pada hari ini kita akan mengupas aspirasi kedua, ke-8 dan ke-5 Naratif Naib Chancellor 2022, iaitu melahirkan pelajar sebagai sosok warga negara yang baik, memugar cakna menjulang bakti dan menjuarai misi universiti untuk masyarakat. Pada tanggal 11 Februari yang lalu, Datuk Naib Chancellor telah menggariskan pemikiran dan gagasan beliau terhadap sederap melangkah menuju Al-Falah. Dan pada hari ini kita berpeluang untuk mendapat lebih maklumat tentang apakah strategi-strategi pelaksanaan terhadap 11 aspirasi Naib Chancellor terhadap perkembangan dan juga kemajuan Universiti UPM pada tahun ini. Dan pada hari ini kita sangat bertuah kerana 3 aspirasi yang hendak kita bincangkan pada hari ini akan dikupas oleh 4 orang panel yang sudah tentu mempunyai kewibawaan dan autoriti untuk mengupasnya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, 4 panel kita pada hari ini diberikan mandat dan tanggungjawab untuk bersama PTJ masing-masing yang akan dapat meneruskan pelaksanaan 3 aspirasi dalam naratif Naib Chancellor yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi tak kenal maka tak cinta, maka saya ingin memperkenalkan barisan ahli panel kita pada hari ini. Yang pertamanya Profesor Madya Dr. Amini Amir bin Abdullah, merupakan pengerusi jemaah pengetua dan juga pengetua bagi College Chancellor. Dr. Amini juga merupakan pensyarah di Fakulti Ekologi Manusia. Apa khabar Dr. Amini? Alhamdulillah. Okay, terima kasih Dr. Izani. Dan ahli panel yang kedua tidak asing lagi, Profesor Datuk Dr. Abdul Muati Elijah Zambri Ahmad, merupakan Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Dan untuk makluman, Datuk Muati juga merupakan pengerusi jawatankuasa penulisan teks naratif Naib Chancellor. Sudah tentu Datuk Muati mempunyai banyak pengalaman dan boleh berkongsi tentang aspirasi-aspirasi dalam naratif Naib Chancellor. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Dan panel kita yang ketiga, Profesor Madya TS Dr. Nur Izura Uzair, merupakan pengarah Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar. Apa khabar Doktor? Sekuntum mawar di dalam taman kita pada hari ini. Dan akhir sekali kita ada suara anak muda, iaitu saudara Haziq Zikri, merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UPM sesi 2021-2022. Saudara Haziq juga merupakan pelajar semester 4 Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Terima kasih. Saudara Haziq, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Doktor. Okey. Alhamdulillah kita telah sempat memperkenalkan keempat-empat panel kita pada bicara naratif siri yang kelima pada hari ini. Dan sudah tentu 3 aspirasi yang kita nak bincangkan ini sangat penting dan ia berkait antara satu sama lain. Dan saya boleh ulang semula, 3 aspirasi yang hendak kita bincangkan pada hari ini ialah melahirkan pelajar sebagai sosok warga negara yang baik, memugar cakna menjulang bakti dan menjuarai misi universiti untuk masyarakat. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak terus kepada panel yang pertama. Jadi Dr. Amini nampaknya dah bersedia tu. Jadi soalan yang pertama, Dr. Amini, dalam salah satu aspirasi Naib Chancellor, Naib Chancellor telah menyebut aspirasi yang penting yang hendak dilaksanakan oleh UPM ialah melahirkan pelajar sebagai sosok warga negara yang baik. Selama ini kita bercakap tentang menghasilkan graduan yang berkualiti, graduan daya tahan, daya saing, graduan kelas pertama. Tetapi kali ini Naib Chancellor menyebut graduan sebagai warga negara yang baik. Dan Dr. Amini daripada Fakulti Ekologi Manusia, mungkin seiring dengan bidang kepakaran Dr. Amini, mungkin Dr. Amini boleh memulakan diskusi kita pada hari ini, menjelaskan kepada kami apakah yang dimaksudkan dengan graduan sebagai warga negara yang baik. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salah satu daripada seruan yang hormat Datuk Naib Chancellor kita yang melahirkan pelajar yang mempunyai sosok warga negara yang baik. Dan apa maksud warga negara? Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, warga negara bermaksud rakyat bagi sesebuah negara yang diterima menjadi rakyat berlandaskan undang-undang dan juga perlembagaan negara tersebut. Dalam konteks apa yang telah diilhamkan oleh yang hormat Datuk Naib Chancellor kita, sebenarnya saya fikir warga negara yang baik itu kita perlu lagi berikan nilai tambah kepada warga negara yang baik, iaitu perkataan kualiti. Warga negara yang baik dan berkualiti, sebab bukan semua warga negara yang berkualiti itu baik. Dan bila kita memperkatakan soal warga negara yang berkualiti dan baik, saya terfikir satu nama dalam pemikiran saya, iaitu Datuk Azizul Hasni, merupakan pemegang pingat perak Keirin basikal sukan Olimpik baru-baru ini. Itu orang yang seorang warga negara yang sangat berkualiti, menjalani latihan bertahun-tahun semata-mata untuk bertanding dan Olimpik dan akhirnya mengharumkan nama negara. Bukan semua warga negara boleh menjadi Datuk Azizul Hasni. Begitu juga Datuk Lim Chong Wei. Datuk Lim Chong Wei juga adalah seorang warga negara yang baik dan berkualiti. Dan baru-baru ini juga kita dapat lihat contoh bagaimana alumni UPM tahun 1978 tak silap saya, kalau tak silap saya lah, beliau telah berjaya mendaki Gunung Everest, gunung yang tertinggi di dunia tanpa menggunakan oksigen. Itu satu kejayaan yang membanggakan bagi Universiti Putra Malaysia dan juga semua warga UPM, kerana seorang alumni UPM berjaya mendaki gunung tertinggi di dunia tanpa menggunakan oksigen. Dan bagi saya, seorang warga negara yang baik dan berkualiti tadi perlu juga mempunyai kualiti-kualiti yang lain. Yang pertama, mereka perlu mendokong perlembagaan persekutuan. Maknanya dari segi undang-undang tertinggi negara itu, mereka bukan menjadi orang yang menidakkan perlembagaan negara kita ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perlembagaan negara kita ataupun bertentangan dengan undang-undang. Itu bukan warga negara yang baik. Penjenayah bukan warga negara yang baik. Orang yang melanggar integriti bukan warga negara yang baik. Orang yang mengamalkan rasuah bukan warga negara yang baik. Kalau pelajar contohnya, dia tidak belajar bersungguh-sungguh, dia boleh menjadi warga negara yang tidak baik. Kalau dia belajar bersungguh-sungguh, dia di universiti yang bertuah ini, dia menggali sebanyak mungkin ilmu pengetahuan, kemahiran, co-curriculum, soft skills dan seumpamanya, itu warga negara yang baik. Itu maksud pelajar yang menjadi sosok warga negara yang baik dan berkualiti. Dan dalam konteks ini juga, bila kita menyentuh soal warga negara yang baik dan berkualiti, juga melibatkan mereka yang berpegang teguh dengan rukun negara. Sebagai contoh ya, warga negara Malaysia yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak layak menjadi warga negara, sebab tunggak pertama, pillars of the nation, rukun negara itu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau dia tak percaya kepada Tuhan, macam mana kita nak anggap dia sebagai warga negara kita? Bila kita menyentuh soal mengikut lunas undang-undang, mengikut lunas perlembagaan tadi, sebagai seorang warga negara, definisi warga negara. Satu. Yang kedua ialah dia mestilah mendukung perlembagaan. Keluhuran perlembagaan itu maksudnya orang yang patuh dengan undang-undang negara dan tidak ada berdolak dalik dalam soal ini. Orang yang anti-establishment misalnya tidak berhak sebenarnya dianggap sebagai warga negara yang baik dan berkualiti. Mereka yang menolak aspirasi nasional misalnya, bagi saya juga tidak berhak untuk menjadi warga negara yang baik dan berkualiti. Kalau menegur kerajaan misalnya, saya bagi contoh ya, kalau menegur kerajaan itu biarlah dengan cara yang baik dan berhemah. Ada saya terima maklumat pegawai-pegawai akademik yang memburukkan negara di luar negara. Dan itu bukan contoh warga negara yang baik. Pelajar juga bila pergi ke luar negara, mereka sepatutnya mengharumkan nama negara, bukan memburuk-burukkan kerajaan negara. Dan
soal ini saya ingin nyatakan dengan jelas. Orang yang tidak punya jati diri dan tidak punya prinsip patriotism yang tinggi, sepatutnya tidak boleh dianggap sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik juga adalah mereka yang menjalankan tanggungjawab dan peranan sebagai seorang warga negara, iaitu mengundi, memilih kerajaan satu. Kemudian mencorakkan kerajaan juga adalah salah satu sumbangan warga negara. Apa yang mereka mahu, mereka pilih kerajaan yang telus, yang adil, yang amanah, yang saksama. Ini persoalan asas bila kita menyentuh soal warga negara memilih pemimpin. Jangan kita salah pilih pemimpin. Kalau kita salah pilih pemandu kereta api, akhirnya pemandu kereta api itu akan membawa kita sampai ke Golok dan tak baik. Datuk, kita nak pergi ke Padang Besar, tiba-tiba sampai di Tak Bai dan Golok. Bukankah itu sudah terbabas, tersasar daripada sasaran kita? Sebab itu warga negara yang baik, kalau kita kaitkan dengan pilihan raya, saya rasa menunaikan tanggungjawab sebagai seorang warga negara melalui peranannya, tanggungjawabnya sebagai warga negara memilih kerajaan. Itu yang penting juga bila kita membahaskan soal rukun negara. Dan satu lagi aspek kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara. Ini perkara nak melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, beradab, bersopan santun. Ini perlu kita dokong rukun negara. Perlu kita sedar kesopanan dan kesusilaan. Rakyat Malaysia mempunyai adab dan tata susila yang sangat halus mengikut budaya ketimuran. Kenapa kita kena ikut budaya barat dalam soal bertingkah laku? Apakah kita tidak ada role model dalam masyarakat kita? Itu satu persoalan. Dan satu lagi, ketaat-setiaan pada raja dan negara. Saya beri contoh, saya berikan satu contoh, Dr. Izani. Ramai rakyat Malaysia yang sebenarnya tidak taat kepada raja dan negara. Mengkritik raja secara membabi buta adalah contoh. Dan juga bagi saya, bila melukis komik dan seumpamanya menyindir institusi raja, adakah itu dimaksudkan sebagai warga negara yang baik? Itu persoalan saya. Dan saya beri contoh. Apakah contoh menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong? Ada satu kes saja di Malaysia ini, contoh rakyat yang menderhaka pada Yang di-Pertuan Agong. Kumpulan Al-Ma'unah. Dihukum mati kerana menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan sebab itu, kalau kita pegang kepada rukun negara, pegang kepada perlembagaan persekutuan, itu salah satu kriteria penting untuk menjadi sosok warga negara yang baik dan berkualiti. Dan juga di samping peranan kita dalam segenap bidang, dalam sukan, dalam sosial, dalam pendidikan, sains dan teknologi, kita mengharumkan nama negara kita. Bagi saya itu warga negara yang baik dan berkualiti. Terima kasih, Menerusi. Terima kasih Dr. Amini. Teruja saya mendengar pandangan Dr. Amini mengupas tentang kepentingan graduan kita, pelajar kita sebagai seorang warga negara yang baik. Sebab itu dalam naratif Naib Chancellor, Datuk Naib Chancellor menyebut bagaimana kebebasan berpolitik pelajar itu penting, kesukarelawanan itu penting untuk membina sosok warga negara yang baik. Dan dalam naratif Naib Chancellor, Datuk Naib Chancellor ada menyebut tentang penubuhan unit literasi dan evokasi politik ataupun evokasi yang menjadi sebuah unit yang penting yang dapat menggarap kebebasan berpolitik pelajar. Kerana bila kita bercakap tentang kebebasan berpolitik pelajar itu, bukanlah kita nak pelajar itu terlibat dalam parti politik, tetapi kita mahukan pelajar itu seorang yang nasionalis, yang memikirkan soal negara, yang bertanggungjawab sebagai pengundi dan akhirnya dapat menjadi seorang warga negara yang memberi sumbangan seperti mana yang Dr. Amini sebut tadi. Jadi saya nak beralih kepada Datuk Muati. Salah satu aspirasi yang hendak kita kupas pada petang ini ialah pada hari ini ialah menjuarai misi universiti untuk masyarakat. Dan kita tahu bahawa tagline universiti kita berilmu berbakti. Dan Datuk Naib Chancellor sering kali menyebut tentang bagaimana nak mewujudkan ataupun membina UPM sebagai sebuah menara ilmu. Jadi Datuk Muati selaku dekan dan juga ahli akademik yang cukup berpengalaman di UPM, sudah tentu bagaimana Datuk Muati melihat apakah peranan-peranan sumbangan ahli akademik yang boleh kita tonjolkan lagi
ke arah kesejahteraan masyarakat, pembangunan negara. Kerana kita tidak mahu ahli akademik kita hanya menjalani rutin kerja, memenuhi tuntutan KPI semata-mata, tetapi mereka juga boleh memberi sumbangan melangkaui pagar kampus. Jadi sebagai ahli akademik yang berpengalaman dalam pentadbiran dan sebagainya, apa lagi usaha-usaha yang boleh dibuat oleh ahli akademik kita, terutamanya nak menyahut aspirasi menjuarai misi universiti untuk masyarakat ni, Datuk? Silakan, Datuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara moderator yang saya muliakan, yang saya hormati ahli-ahli panel yang sama dengan saya pada petang ini. Ya, kalau kita tinjau ya pada moto UPM itu sendiri, ya, berilmu berbakti, yang merupakan moto UPM sejak sekian lama, sejak daripada Universiti Pertanian lagi, ya, kita sudah pun menggunakan pakai slogan tersebut. Dan kemudian Yang Hormat Datuk Naib Chancellor mengutarakan gagasan menggemakan suruhan Al-Falah dari Menara Gading, Menara Ilmu, maaf saya. Dan kemudian tahun ini sederap melangkah menuju Al-Falah. Jadi kalau kita lihat suruhan Al-Falah, berilmu berbakti, konsepnya itu tidak lari jauh, iaitu menekankan kebersamaan ahli akademik dengan masyarakat terbanyak. Kerana kita percaya, terutamanya di Malaysia, universiti itu tidak boleh tersisih daripada masyarakat. Ya, sebab itu kita di UPM kita tidak mempelopori slogan ataupun semangat universiti sebagai sebuah menara gading yang begitu tersendiri dan jauh, sukar untuk dicapai oleh masyarakat. Kita lebih kepada mempercayai bahawa lebih bermanfaat seandainya UPM ini menjadi menara ilmu, sebuah menara yang mencetuskan ilmu, inovasi, kemudian ilmu itu dimanfaatkan secara terus kepada masyarakat. Kalau kita tinjau secara konvensionalnya, fungsi seorang ahli akademik, ya, secara konvensionalnya itu 3, iaitu mengajar, teaching, ya, mengajar, ini melalui PNP lah, aktiviti PNP, pengajaran pembelajaran, berdasarkan kepada bidang kepakaran masing-masing. Yang keduanya menjalankan penyelidikan, research. Yang ketiganya extension, mengembangkan ilmu, inovasi yang dicipta melalui penyelidikan tadi kepada masyarakat sasaran. Dan di UPM ini kita tambah satu lagi jadi 4, iaitu melibatkan diri dengan usaha pembangunan sahsiah pelajar. Jadi walaupun konvensional itu 3, ya, dalam kebanyakan universiti mengamalkan 3, tetapi di UPM kita tambah satu lagi kerana kita mahu semua ahli akademik terlibat dalam usaha untuk mencorakkan perwatakan pelajar. Berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan oleh saudara moderator tadi itu, saya kira yang paling relevan adalah fungsi yang ketiga tadi, iaitu fungsi extension, pengembangan. Kalau kita meninjau sejarah UPM, sebenarnya sejak daripada tahun 70-an lagi sudah wujud satu entiti khusus untuk menyelaras aktiviti pengembangan para pensyarah, iaitu dengan tertubuhnya PPPL, iaitu Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan, ya, yang menjadi sekretariat, bukan hanya menyelaras tugas-tugas pengembangan ataupun tanggungjawab pengembangan, ya, para ahli akademik, tetapi juga melatih mahasiswa, pelajar untuk berkecimpung ataupun untuk melibatkan diri dengan kerja-kerja pengembangan.
perlu kita sebut juga bahawa pada waktu itu agensi-agensi pembangunan khususnya yang berorientasikan pertanian seperti RISDA, Felda, Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang, MARDI dan sebagainya, mereka ada unit pengembangan itu. Unit di mana segala teknologi baharu, segala inovasi baharu yang terjana daripada agensi-agensi yang kebanyakannya berorientasikan penyelidikan pertanian ini dibawa terus kepada klien iaitu petani. Begitu juga dengan UPM. Ya, sebagai sebuah universiti, pensyarah-pensyarah kita yang ada mereka melalui penyelidikan menghasilkan inovasi, menghasilkan teknologi baru. Dan rugilah seandainya teknologi baru ini disimpan di rak-rak di universiti sahaja. Oleh kerana itulah kita percaya bahawa kita nak teknologi yang terhasil ini, inovasi yang terhasil ini dibawa terus kepada petani untuk petani itu mencuba di lapangan. Jadi pada waktu itu kita cukup aktif ya dengan extension ataupun pengembangan ini. Jadi pada waktu itu kita begitu hampir dengan masyarakat. Kita begitu peka dan cakna kepada denyut nadi masyarakat, kepada resah gelisah masyarakat. Pada waktu itu kita percaya seandainya kita bercakap tentang pohon getah, kita bukan hanya berusaha untuk memperbaiki hasil latex ataupun susu getah pada pohon getah itu. Kita bukan hanya percaya bahawa pohon getah itu perlu dibajai dengan baja yang terbaik. Kita bukan hanya percaya bahawa pohon getah itu perlu dilindungi daripada segala macam pest ataupun musuh, ya, serangga perosaknya dan sebagainya, penyakit dan sebagainya. Tetapi UPM percaya pada waktu itu di belakang pohon getah itu ada petaninya, ada penorehnya, ada pengusahanya. Di belakang penoreh itu ada keluarganya. Ya. Jadi artinya pendekatan yang diamalkan di UPM pada waktu itu ialah melihat pembangunan pertanian itu dari sudut pandang yang cukup luas. Bukan hanya bercakap tentang enterprise-nya tetapi juga kepada manusia di belakangnya. Jadi itu yang saya katakan pembangunan yang lebih menyeluruh. Tetapi zaman berubah. Zaman berubah, fokus beralih. UPM masih lagi tidak pernah kita meninggalkan pertanian. Fokus kita masih lagi kepada pertanian. Cuma pendekatan pertanian itu kita ubah sesuai dengan pendekatan baharu. Jadi hari ini apabila kita bercakap tentang pertanian di UPM, bukan hanya kita bercakap tentang production pertanian, tetapi juga kita bercakap tentang pertanian dan keselamatan makanan. Saya kira itu yang lebih luas dan lebih diperlukan, terutamanya pada waktu sekarang. Apabila kita bercakap tentang pertanian, bukan hanya kita tumpukan kepada production lagi, ya, tetapi juga kepada segala bentuk aktiviti hilirannya. Production bagaimana dan ke mana perginya production itu, ya. Jadi oleh kerana itu aktiviti pengembangannya, pendekatan pengembangannya juga sudah beralih, tidak lagi hanya berfokus kepada manusia yang di belakang pohon yang ditanam tadi, ya, tetapi juga keseluruhan masyarakatnya dan kemudian kita kata post production teknologi, ke mana perginya, ya, selepas daripada production itu. Ya, jadi kita bukan hanya semata-mata bercakap tentang baja dan sebagainya, tetapi juga marketingnya, ya, yang lebih menyeluruh. Begitu juga dengan competition, penetapan harga dan sebagainya. Jadi saya kira, apa yang boleh dibuat oleh pensyarah ataupun academician? Ini soalan yang cukup menarik. Di UPM kita ada 1,600 pensyarah dan sekarang ini oleh kerana perkembangan disiplin, ya. Kalau dulu kita ada mungkin 1, 2 ataupun kalau kita lihat fakulti asas penubuhan UPM itu 3, ya. Tetapi kemudiannya berkembang lagi, dipecah-pecahkan lagi secara lebih mengkhusus kepada fakulti-fakulti lain juga.
Kan? Ini sesuai dengan perkembangan sebuah universiti. Maka apabila kita bercakap tentang keperluan extension itu, sudah pasti orientasinya tidak lagi kepada pengembangan pertanian semata-mata. Kerana itu, walaupun kita masih ada pertanian, kita upayakan dengan adanya selain daripada jabatan yang mengkhusus kepada pertanian itu, kita juga ada bas pengembangan yang pergi ke kampung-kampung untuk mendekati masyarakat. Tetapi kita perluaskan lagi kepada apa yang kita sebut sebagai jaringan industri dan masyarakat. Bukan hanya addressing ataupun menyantuni permasalahan orang yang ada kaitan dengan pertanian semata-mata, tetapi masyarakat keseluruhan. Bukan hanya kita berfokus kepada masyarakat tani di desa, tetapi juga kita menyantuni masyarakat yang memerlukan bantuan kita di kota-kota. Ya, sebab kita juga bercakap tentang kemiskinan di bandar, kemiskinan bandar, ya, yang juga perlukan perhatian. Jadi orientasinya sedikit berbeza, tetapi nawaitunya sama, iaitu kita ini universiti masyarakat untuk masyarakat, ya, universiti masyarakat untuk masyarakat. Menara ilmu yang turut sama berpenat lelah sederap menyeru kepada al-falah dengan masyarakat. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk Muati. Penjelasan beliau sangat menarik bagaimana peranan ahli akademik ini, evolusinya daripada pengembangan kepada jaringan industri dan masyarakat. Dan sudah tentu peranan ahli akademik akan bertambah dari masa ke semasa kerana dunia semakin kompleks. Jadi kita menjangkakan ahli akademik perlu berperanan jauh lebih besar lagi untuk pembangunan negara. Jadi saya nak beralih kepada Dr. Izura. Doktor mengetuai sebuah PTJ yang sangat penting dalam konteks pembangunan pelajar. Dan kalau kita imbas kembali beberapa tahun yang lalu, tak lama pun masa PKP, kan, di mana pelajar kita duduk di rumah, pembelajaran secara dalam talian, dan ramai yang pihak yang mengatakan bahawa pembangunan pelajar, pembangunan sasiah di situ agak bermasalah kerana pelajar tidak berada di kampus, tidak berlaku interaksi antara mereka. Jadi ramai pihak yang gusar bagaimana pencapaian pelajar ini, kerana kita tidak mahu pelajar ini hanya cemerlang dalam sudut akademik, tetapi dari segi sasiah, dari segi pembangunan kepimpinan dan sebagainya. Jadi kita nak bertanya kepada Dr. Izura lah, dalam tempoh yang sukar itu bagaimana pusat pembangunan pusat kurikulum dan pembangunan pelajar menangani cabaran ini, dan bagaimana pusat ini bangkit untuk kembali menjadi sebuah PTJ yang dapat menggarap, membongkar bakat dan potensi pelajar UPM khususnya. Silakan Dr. Izura. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Izani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Izani, para rakan panelis yang saya hormati sekalian. Satu persoalan yang baik yang Dr. Izani lontarkan tadi. Ya, betul. Era PKP itu sendiri, era pandemik itu sendiri adalah satu masa, satu era yang memang mencabar bagi kita. Nah, kita bercakap tentang, topik kita hari ini adalah memperkasa, kita nak memperkasa pelajar, melahirkan watak graduan yang mempunyai daya tahan untuk mendepani cabaran mendatang, kan. Jadi era PKP itu sebenarnya adalah satu ujian pertama bagi kita, kalau kita ikut gitulah, kan. Itu adalah cabaran yang berskala global. Bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh negara, di seluruh dunia, maaf saya. Jadi bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita dengan norma baru, dengan itu tak boleh, ini tak boleh, nak keluar rumah tak boleh, kan, nak jumpa orang tak boleh. Jadi bila kita fokuskan pula kepada pengajaran dan pembelajaran, bukan hanya bagi kuliah akademik, tetapi
kelas co-curriculum juga terkesan juga di situ. Malah kelas co-curriculum kita tahu kursus-kursus co-curriculum berkredit adalah kursus yang wajib diambil oleh pelajar sebagai satu syarat bergraduat. Jadi nak tak nak memang kita kena laksanakan. Jadi bagaimana kita nak laksanakan, ini adalah satu cabaran yang perlu kita ni kan, ya. Jadi bila pandemik melanda, ya, pada Februari 2020, ya, yang berbahagia ketika itu Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Roslan sendiri meminta kami Pusat Co-Curriculum untuk menangguhkan kelas co-curriculum kerana difikirkan kita nak mengurangkan kontak kan antara pelajar supaya kita dapat mengekang penularan ni. Tetapi saya memikirkan, melihat kepada ia ada kursus yang wajib dan sejauh mana nampak gayanya COVID-19 ni tak akan selesai dalam masa terdekat. Jadi sampai bila kita nak tangguhkan? Maka dengan itu kami mengambil langkah pantas. Kita terus laksanakan juga kelas co-curriculum dan kita buat secara dalam talian. Maka kelas co-curriculum berkredit adalah yang pertama, ya, melaksanakan kelas dalam talian berbanding dengan kelas akademik pada waktu itu. Mungkin kerana pengarahnya daripada Fakulti Sains Komputer kot agaknya kan. Jadi kita dah ambil cabaran tu, kita buat crash course dengan facilitator kita. Kena buat kita buat garis panduan bagaimana nak laksanakan, berpandukan juga dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh Pusat Pembangunan Akademik. Kemudian buat crash course dengan pelajar, apa yang perlu dilaksanakan dengan facilitator kita, bagaimana kita nak laksanakan. Ramai yang memang tertanya-tanya bagaimana kita nak melaksanakan kelas co-curriculum. Orang kata bola sepak, Datuk. Bagaimana kita nak laksanakan kelas bola sepak ni online ni kan? Kelas kompang, bagaimana laksanakan kompang online ni kan? Jadi kita cari masa inilah kita memang orang kata apa, kreatif, ya. Di sinilah kemahiran pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah tu tercungkil dan juga teraplikasi dalam kalangan fasilitator kita dan juga dalam kalangan pelajar. Ya, jadi maka pelbagai kaedah yang dilaksanakan, alhamdulillah, memanglah ia tidak akan sama dengan kalau sekiranya kelas itu dilaksanakan secara bersemuka kan, tetapi kita terpaksa, ialah ini antara yang apa yang kita boleh lakukan dalam situasi yang sedemikian. Alhamdulillah, ya, kita melihat kita masih boleh kita nak menerapkan kemahiran-kemahiran insaniah ni. Kemahiran berkomunikasi, kemahiran kerja berpasukan, ya, kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar, etika, moral dan profesionalisme. Ini antara yang kita laksanakan dalam ini dengan bagaimana ialah kalau secara dalam talian, bagaimana pula facilitator tu nak melihat sama ada kemahiran-kemahiran ini diterapkan. Maka kita gunakan teknologi video, ya. Pelajar boleh menghantar tugasan yang diberikan, mungkin bagaimana dia bercakap ataupun menerangkan tentang sesuatu topik yang diberikan, dan menghantar video kepada facilitator. Kalau dari segi teknikal, nak menyepak bola, menggelecek bola misal kata, kan, pelajar boleh buat, ambil video dan hantar untuk kita lihat, menilai. Itu antara yang boleh kita aplikasikan. Baik, di situ dalam kelas co-curriculum juga antara yang ditekankan adalah program bersama komuniti. Ya, dan ini juga nak menekankan semangat kesukarelawanan pelajar. Ini juga menjadi cabaran kerana sebelum ni bila kita buat program bersama komuniti, ia adalah satu program yang mana pelajar kita akan turun ke komuniti, turun ke kampung-kampung ataupun mungkin turun ke PPR katakan, ya. Tetapi ini dah kita tak boleh keluar. Maka apa yang kita tekankan adalah konsepnya, falsafah. Apakah falsafah di sebalik program komuniti? Iaitu memberi manfaat kepada komuniti. Apa yang kita boleh buat? Ya, dengan kita berpegangkan kepada moto UPM itu sendiri, berilmu berbakti. Jadi bagaimana kita boleh memberi bakti, memberi khidmat kepada komuniti walaupun secara dalam talian.
Ya, jadi inilah mencukir lagi kreativiti dan inovasi pelajar melaksanakan pelbagai program dalam talian untuk memberi khidmat kepada komuniti. Ada yang buat video, tutorial dan sebagainya tentang kelas-kelas kurikulum mereka. Jadi inilah yang kita kata semangat, kata apa, bila kita dalam keadaan satu kita kata situasi macam pandemik tadi, ya, satu cabaran. Balik kepada tadilah bila kita kata nak melahirkan watak graduan yang berdaya tahan mendepani cabaran mendatang. Pandemik inilah salah satu cabaran mendatang, kan. Dan nampaknya alhamdulillah sedikit sebanyak boleh kita berjaya untuk kita kata apa, menyediakan pelajar generasi muda ni yang mana diberi apa saja situasi kita boleh cari jalan. Malah mereka anak muda ni lebih kreatif, ya, daripada fasilitator tu sendiri, lebih kreatif daripada pensyarah-pensyarah untuk meneroka teknologi ni. Jadi kita manfaatkan teknologi digital, internet untuk proses pembelajaran ni, ya, dengan kemahiran-kemahiran tadi, dan ini sebahagian juga daripada kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat, ya, Dr. Izani. Jadi saya kira di situ alhamdulillah, ya, kita dapat melaksanakan aktiviti co-curriculum walaupun secara dalam talian, dan alhamdulillah juga UPM antara yang menjadi rujukan dari dalam kalangan universiti-universiti lain dalam segitu. Terima kasih Dr. Izura. Jadi penjelasan Dr. Izura tadi jelas menunjukkan walaupun berlakunya penularan pandemik COVID-19, pembangunan sasiah pelajar tetap diusahakan, walaupun secara dalam talian, dan sudah tentu menuntut kreativiti. Saya nak beralih kepada panel yang keempat, iaitu Saudara Haziq. Sudah tentu kita nak mendengarlah pandangan anak muda ini sebab kita banyak bercakap tentang Undi 18, tentang kebebasan berpolitik pelajar. Kita bercakap tentang bagaimana nak melahirkan pelajar sebagai sosok warga negara yang baik. Sudah tentu kita nak mendengar suara anak muda. Saya banyak jugalah buat kajian kerana berkaitan dengan bidang saya ni, Undi 18, kebebasan berpolitik pelajar ni. Jadi kita nak tanya kepada Haziq lah, sebagai seorang pemimpin di peringkat Majlis Perwakilan Pelajar. Sudah tentu kita tidak mahu Undi 18 ataupun kebebasan berpolitik pelajar ini disebut-sebut sahaja, tetapi di peringkat anak muda ini kita nak tahu juga apakah aspirasi mereka, apakah pemikiran dan pendirian mereka. Jadi kita nak tanya kepada Saudara Haziq lah, setelah mendengar naratif Naib Chancellor tentang aspirasi berkaitan dengan pelajar, kebebasan berpolitik khususnya, jadi apakah di peringkat MPP ni perancangan-perancangan yang telah dibuat, yang telah disusun untuk menyahut aspirasi Naib Chancellor, terutamanya dalam konteks kebebasan berpolitik pelajar. Silakan Saudara Haziq. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Izani atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati barisan panel pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, Profesor Datuk Dr. Abdul Muati Elias Zamri Ahmad, Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Izura Uzair, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam We Love UPM saya ucapkan kepada hadirin semua. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kami sebagai golongan muda perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan Undi 18 dan apakah agenda ataupun tujuan mengapa Undi 18 ini diluluskan di peringkat kerajaan itu sendiri. Pada hemat saya, secara personalnya, saya percaya bahawa Undi 18 ini bertujuan untuk melahirkan bakat kepimpinan yang baharu, bakat kepimpinan yang matang dan juga bakat kepimpinan yang mampu membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kita dapat lihat di peringkat nasional itu sendiri, mereka telah mengangkat golongan muda ini iaitu belia yang berumur 18 tahun, di mana mereka mengatakan bahawa belia 18 tahun ini merupakan belia yang mempunyai sosok yang matang dan juga mampu untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi saya
berpendapat bahawa golongan muda ini sewajarnya memanfaatkan segala peluang dan ruang yang diberikan supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dan juga mendalami dengan lebih lagi berkenaan dengan setiap arena ataupun sudut politik itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di Universiti Putra Malaysia itu sendiri, sebenarnya telah banyak platform ataupun perkara yang telah dilakukan untuk kita katakan kita bawa pelajar-pelajar ini berkecimpung ke arah dunia politik itu sendiri. Sebagai contoh yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah melalui proses pemilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri. Di mana ketika PMPP, singkatannya adalah PMPP tersebut dilakukan, ada satu tata cara yang telah dikeluarkan oleh jawatan kuasa PMPP itu sendiri, di mana para pengundi dan juga setiap calon yang bertanding perlu mematuhi tata cara yang telah dikeluarkan itu. Kerana apa? Kerana kita nak mewujudkan pemilihan raya yang positif, pemilihan raya yang kita panggil kurangkan apa-apa isu yang mungkin boleh menyebabkan perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Jadi di situ juga kita dapat lihat bahawa kita sendiri, Universiti Putra Malaysia sebenarnya berjaya untuk memupuk konsep demokratik matang dalam kalangan pelajar itu sendiri. Selaras dengan Atta University, College University ataupun AUKU, perkara 48(2)B. Jadi di situ sejujurnya saya mengatakan bahawa para pelajar telah pun bersedia untuk berkecimpung ke arah politik ini dan mampu untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi demi masa depan negara. Mereka, saya yakin rakan-rakan saya iaitu mahasiswa Universiti Putra Malaysia mampu untuk menilai apa yang baik demi kebaikan masa hadapan negara. Jadi kami menjawab soalan Dr. Izani sebentar tadi. Peranan MPP di sinilah kita akan lihat macam mana mereka membawa rakan-rakan yang lain untuk sama-sama melihat ataupun kita panggil meraihkan kebebasan politik itu sendiri dan juga mencelikkan ilmu-ilmu politik dalam diri para pelajar. Macam yang Dr. Izani katakan sebentar tadi, kami para pelajar ni macam-macam. Rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Ada pelajar yang mungkin betul-betul peka dengan keadaan semasa. Ada pelajar yang macam, lantaklah apa nak jadi. Kan? Betul. Okey, jadi di sini kami MPP sememangnya perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk meraihkan perkara-perkara ini. Jadi buat masa sekarang ni, di peringkat awalnya, apa yang kami Majlis Perwakilan Pelajar lakukan adalah kita sedikit sebanyak menunjukkan serba sedikit setiap kita panggil isu-isu semasa yang berkaitan politik yang mampu memberikan manfaat kepada pelajar itu sendiri. Itu merupakan perkara asas ataupun kita panggil perkara yang sedang kami kukuhkan di peringkat organisasi kami sendiri. Sebagai contoh, kalau kita lihat ada banyak kita panggil parti-parti politik yang sedang berusaha untuk mengangkat suara mahasiswa ni ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi di situ fungsi kami adalah kita mempertontonkan setiap sudut politik dan kita berikan ruang dan peluang kepada para pelajar itu sendiri untuk menilai dari segi mata mereka, menilai mana satu politik yang sewajarnya mereka pilih dan mereka mengundi kelak. Jadi saya harap itu mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh Dr. Izani sebentar tadi. Terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Haziq. Sebenarnya pelajar di UPM ni telah diberikan banyak ruang. Seperti Saudara Haziq nyatakan tadi, pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar memang sudah diuruskan sendiri oleh pelajar-pelajar. Saya teringat zaman saya dulu, Hari Awal Pelajar yang akan uruskan. Jadi pelajar hanya turun mengundi dan sebagainya. Sekarang pelajar-pelajar diberikan lebih banyak ruang dan sepatutnya ruang itu perlu direbut sebaik mungkin. Zaman saya dulu saya ingat simpati saja kepada parti politik dah boleh dikenakan hukuman dalam AUKU lah. Tapi sekarang pelajar boleh terlibat, boleh memegang jawatan, boleh bertanding dalam pilihan raya. Jadi saya kira ini satu peluang yang besar lah. Tapi paling penting juga literasi politik. Bagaimana kesediaan pelajar itu untuk memahami konteks politik itu yang bagaimana. Kerana di luar sana budaya politik pun sangat mencabar dan sangat kompleks. Kalau nak bercakap hal politik ni mungkin satu hari tak habis. Jadi saya nak terus kepada Dr. Amini. Dr. Amini, tadi kita dah mendengar pandangan suara anak muda tentang kebebasan berpolitik pelajar, peranan MPP dan sebagainya. Jadi sebagai pengetua, sebab dulu kita melihat sebenarnya pelajar-pelajar ni mereka banyak menghabiskan masa di kolej-kolej kediaman. Sebab itu dulu
saya masih teringat lagi amanat menteri menyebut bahawa kolej kediaman sebagai pusat pembelajaran kedua, sebab pelajar-pelajar banyak menghabiskan masa di kolej. Jadi sebagai pengetua kolej yang mempunyai anak buah yang ramai ni, bagaimana kolej kediaman boleh memainkan peranan untuk mencelikkan pelajar tentang politik, memberikan mereka semangat untuk meraihkan kebebasan berpolitik belajar, dan tidak lupakan juga tentang kesukarelawanan. Sebab kalau kita nak melahirkan sosok warga negara yang baik ini, banyak aspek, dan salah satu kekuatan pelajar kita nampak ialah kesukarelawanan. Jadi bagaimana Dr. Amini melihat peranan kolej kediaman ni? Kerana kita tak nak pelajar ni dia makan tidur saja di kolej. Mereka perlu memainkan peranan, menggunakan manfaat masa yang panjang di kolej kediaman itu. Okey, saya sila Dr. Amini untuk memberikan kita sedikit pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Izzani dan juga rakan-rakan ahli panel sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua perkara penting dalam persoalan yang telah dilontarkan oleh Dr. Izzani tadi. Yang pertama tentang celik politik, dan yang kedua tentang aspek kesukarelawanan. Persoalan celik politik ni sebenarnya amat merisaukan saya apabila kerajaan melalui SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, membenarkan pada 17 hari bulan 2 2022 mewartakan agar belia-belia kita atau orang muda kita yang berusia 18 tahun ke atas dibenarkan untuk mengundi. Secara automatik mereka berdaftar sebagai pengundi dalam negara ini. Itu bila kita kaitkan dengan sosok warga negara yang berkualiti tadi, maksudnya di sini ialah mereka menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi juga. Itu satu. Dan sejurus lepas SPR mewartakan pada 17 Februari 2022, 700,000 orang lebih belia dalam negara kita yang berusia 18 tahun ke atas, 18 hingga 21 tahun telah pun menjadi pengundi yang sah dalam negara kita. Tapi yang merisaukan kita ialah ketika pilihan raya negeri di Johor baru-baru ini, jumlah undi 18 ni, mereka yang berusia 18 tahun ke atas hingga 21 tahun ini sangat kurang keluar mengundi. Dan dikaitkan dengan persoalan celik politik. Itu persoalan asasnya, dikaitkan dengan persoalan celik politik. Saya terbaca satu kajian. Sebelum saya pergi lebih jauh lah, kita di UPM ni ada banyak agensi sebenarnya, ada banyak institusi, ada banyak pusat tanggungjawab dan entiti yang boleh dikaitkan dengan usaha untuk menjalankan kempen tentang literasi politik. Kita ada unit literasi dan advokasi politik di IPSAS, Institut Pengajian Sains Sosial. Kita ada bahagian high awal pelajar. Kita ada kolej-kolej kediaman. Kita ada fakulti ekologi manusia. Kita ada kursus-kursus yang berkaitan dengan politik dan kerajaan. Even kita ada master kerja khusus dalam politik dan kerajaan. Kita ada kursus wajib universiti kenegaraan Malaysia. Kita ada kursus wajib universiti TITAS, Tahun Islam dan Tahun Asia. Falsafah dan isu-isu semasa, penghayatan etika dan peradaban, hubungan etnik, dan kursus-kursus ini sebenarnya boleh kita embedkan, boleh kita terapkan elemen celik politik dalam kalangan mahasiswa kita, bukan sahaja terletak kepada kolej kediaman. Dan yang kedua di sini ialah saya tertarik dengan satu kajian yang saya baca baru-baru ini dilakukan pada tahun 2021 tentang celik politik dalam kalangan belia. Kajian itu menyatakan bahawa sikap tidak peduli politik dalam kalangan belia amat menyedihkan. Contoh, 66% percaya ahli politik tidak peduli tentang kehendak pengundi-pengundi muda ini. Satu, menyebabkan mereka menjadi tawar hati. Kedua, kajian ini juga menyatakan bahawa 70% tidak berminat dengan politik. 70% belia 18 tahun ke atas ini tidak berminat dengan politik. Dan yang ketiga ialah 78% politik dan kerajaan kelihatan rumit. Politik dan kerajaan kelihatan rumit. Itu susah nak faham sangat. Dia baca Facebook, dia tengok cerita bab politik dia tinggalkan.
dia pergi tengok TikTok, dia pergi tengok Instagram. Jadi kajian-kajian sebegini mesti kita kumpulkan. Dan unit literasi dan advokasi politik patut menjalankan kajian lanjutan berkaitan dengan celik politik ini, khusus dalam kalangan undi 18 dan ke atas. Baik. Apakah peranan kolej-kolej kediaman? Kolej-kolej kediaman sentiasa memberikan sokongan kepada para pelajar untuk bebas memaknai kebebasan dalam politik. Sebab itu, kita tidak ada campur tangan politik ketika pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Satu. Kedua, pemilihan MPK, Majlis Perwakilan Kolej. Kita di 10 kolej kediaman, kita ada Majlis Perwakilan Kolej. Ada kolej kediaman yang mempunyai 20 orang MPK. Ada kolej kediaman 30. Yang paling ramai 40 orang MPK, Majlis Perwakilan Kolej. Pemilihan juga dilakukan secara demokrasi. Di situ kita ajar kebebasan berpolitik kepada para pelajar secara praktikal, bukan teori ya. Bukan teori, tapi secara praktikal tu mereka memilih pemimpin tanpa campur tangan mana-mana pihak, dan kita sebagai pentadbir, kita sebagai pengetua, kita memantau pergerakan mereka. Begitu juga MPP kita biarkan mereka untuk berpolitik dalam konteks kampus. Tidak ada campur tangan. Dan ketelusan itu sangat penting, keadilan itu sangat penting. Itu yang kita tanamkan. Baik. Bagaimana pula dengan aktiviti kesukarelawanan? Aktiviti kesukarelawanan sangat banyaklah kalau boleh saya senaraikan di kolej-kolej kediaman. Sangat banyak, dan itu salah satu emphasis yang diberikan oleh kolej kediaman. Saya bagi contoh, ketika berlaku banjir di Selangor, di Perak, di Pahang, setiap hari ada keluar sampai kita tubuhkan bilik operasi bencana banjir, dan majoritinya digerakkan oleh staf dan juga pelajar lah. Dan pelajar yang paling ramai peserta lah. Saya ada data-datanya, tapi saya tak bawa bersama saya hari inilah. Dan sampai ke Pahang pun ya, di Ulu Langat, dan saya turun ke Padang juga menyaksikan sendiri inisiatif yang dijalankan oleh para pelajar UPM. Itu satu perkara yang sangat menarik yang boleh kita observe pada tahun ini. Dan bukanlah kita mengharapkan lebih banyak banjir berlaku begitu. Tapi bila berlaku banjir, Kita bersedia kita bersedia, KPT bersedia, UPM bersedia, insya-Allah. Dan yang kedua, aspek kesukarelawanan juga banyak kolej-kolej yang jalankan aspek kesukarelawanan ini dengan NGO-NGO. Tadi saya ada terima satu kertas kerja oleh MPK ingin menganjurkan talk show bersama dengan NGO MyCare. MyCare ni dia terkenal dengan aktiviti kemanusiaan di Palestin dan di negara-negara seperti Syria dan seumpamanya. Itu salah satu lagi pendekatan yang bagus di mana kita panggil mereka yang terlibat secara langsung dengan aktiviti kemanusiaan ni dan NGO-NGO ini untuk berkongsi pandangan tentang kesukarelawanan. Dan begitu juga subjek kesukarelawanan ini ada di pusat core curriculum. Saya tak nak usik lah. Itu bos core curriculum ada di sini. Tetapi saya sentuh tentang kolej kediaman lagi. Kebanyakan peserta yang menyertai kursus-kursus core curriculum berkaitan kesukarelawanan juga tinggal di kolej-kolej kediaman. Dan kerja-kerja kesukarelawanan banyak. Gotong royongnya, kemudiannya membantu mereka yang memerlukan, membantu kelompok asnaf, B40, anak-anak yatim. Baru-baru ini MPK saya menganjurkan aktiviti berbuka puasa dalam kalangan anak-anak yatim. Anak yatim di kolej-kolej kediaman. Dan restoran yang menajanya, saya sebut di sini ya, untuk beri kredit, restoran Nasi Arab Tarim. Dan aktiviti wazan pun ada juga saya dipahalkan di situ. Dan pemilik Nasi Arab Tarim ini sangat bermurah hati, bersedekah pada anak-anak yatim di kolej-kolej kediaman. Ramai anak-anak yatim sebenarnya, yatim piatu dan juga yatim bukan piatu. Jadi dari segi aktiviti kesukarelawanan ini, saya tidak risau kepada peranan yang dimainkan oleh kolej kediaman. kolej-kolej kediaman. Baik, celik politik ini sebenarnya masalah yang saya lihat yang pertama ibu bapa. Ibu bapa bila anak-anak itu membesar 18 tahun, dia perlu menceritakan kepada anak-anak mereka tentang kepentingan politik. Memilih pemimpin yang adil, amanah, baik, telus dan saksama. Satu. Dan ibu bapa juga perlu mainkan peranan. Ibu bapa perlu mainkan peranan untuk memilih, untuk memberitahu kepada anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka memilih
pemimpin yang terbaik sebab negara kita akan jadi baik kalau kita ada pemimpin yang baik. Kalau kita ada pemimpin yang haprak, maka negara akan jadi haprak. Dan persoalannya sangat mudah. Sangat mudah kalau saya nak ceritakan di sini. Kemudiannya, kita perlu buat roadshow. Jerayawara. Jerayawara. Sebut perkataan Inggeris mudah. Susah nak sebut kan? Roadshow dan ataupun Jerayawara. Agensi-agensi kerajaan, SPR patut buat roadshow. Dan dia tahu bahawa celik politik dalam kalangan belia sangat rendah kadar keterlibatan mereka, maka perlu buat. NGO boleh membantu. Masalahnya NGO tidak diberikan duit oleh kerajaan. Kerajaan patut salurkan duit dan dibuatlah aktiviti. Dan dengan syarat NGO ini tidak mempunyai ideologi politik. Kalau ada ideologi politik, rosak. Dia mesti berkecuali Yes. Dan even cikgu sekolah juga, pensyarah juga tidak boleh menanamkan ideologi politik ketika menceritakan soal pendidikan politik, political education tadi. Termasuk dalam bilik kuliah. Dan masalah kita sekarang ini, kita di peringkat universiti barulah kita nak berikan tumpuan. Terima kasih Dr. Amini semangat bercakap tentang kebebasan berpolitik pelajar, kalah remaja 18 tahun. Sebenarnya berdasarkan kupasan Dr. Amini tadi, beliau tidak menafikanlah Kolej Kediaman merupakan entiti penting dalam menggarap budaya politik dengan aktiviti-aktivitinya sama juga dengan kesukarelawanan, dan ini telah dijelaskan oleh Dr. Amini tadi. Dan saya nak beralih kepada Datuk Muati. Soalannya mungkin hampir sama. Bila kita bercakap tentang UPM ni, kita punya visi kita adalah universiti berreputasi antarabangsa, dan sudah tentu UPM kita nak mengekalkan kecemerlangan dalam konteks rankingnya, dalam konteks penarafannya dan sebagainya lah. Dan pada masa yang sama UPM juga perlu mengimbangi peranan universiti ini menjadi sebuah universiti untuk masyarakat. Tadi Datuk Muati bercakap tentang peranan ahli akademik. Sekarang kita nak pergi ke lebih tinggi lagi. Bagaimana peranan universiti sendiri dari segi dasar-dasarnya, dari segi polisi-polisinya. Kerana dalam naratif Naib Chancellor, Datuk Naib Chancellor telah menyebut banyak perkara tentang kepentingan universiti bersama masyarakat, bagaimana peranan pesyarah-pesyarah dalam pelbagai libat sama dan sebagainya. Yang sekarang ini kita ada CEO. Kita nak melahirkan ahli akademik seperti CEO yang boleh memikir secara kreatif di luar kotak dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk Muati melihat keseimbangan di antara kita nak mengejar kecemerlangan dari segi ranking, penarafan, dan pada masa yang sama kita juga nak melihat universiti ini benar-benar untuk masyarakat, universiti yang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Silakan Datuk. Okey, saudara moderator, saya kira saya ada lagi 1 minit saja sebab Ustaz Amini tadi ambil banyak masa. Dan tajuk yang soalan yang dikemukakan itu agak soalan yang besar, ya. Tetapi apapun, satu perkara yang perlu kita sebutkan di sini bahawa seakrab mana pun kita mau menghampiri masyarakat, tidak berarti kita perlu mengorbankan kecemerlangan kita di pesada antarabangsa. Maknanya bukan hanya bertumpu kepada ranking itu hanya satu sahaja, tapi saudara moderator tadi menyebut tentang ranking, ya, tetapi kecemerlangan dan penglibatan kita di arena antarabangsa, sama ada sesama universiti ataupun juga pertalian kita dengan agensi-agensi antarabangsa, itu tidak boleh kita kesampingkan, ya. Universiti, pengurusan universiti maksud saya, telah pun memberi pengiktirafan yang selayaknya sebenarnya kepada aktiviti pengantarbangsaan ini,
sama juga pengiktirafan juga diberi, ada meritnya untuk pensyarah yang terlibat dengan kerja-kerja pengembangan, kerja-kerja ataupun aktiviti jaringan industri dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat nak 4 fungsi yang saya sebutkan tadi itu, dia mesti dijalankan secara seimbang. Tidak boleh kita seorang tenaga akademik itu fokus kepada satu dan meninggalkan yang lain. Basic asas ya yang 4 itu perlu dibuat. Tetapi lazimlah manusia, agak mustahil untuk kita dapat orang yang cemerlang keempat-empat. Sebab itu amalan malah di Amerika sekalipun dia kata excellent in 2, kalau di 3 tadi itu kan, excellent in 2, sufficient in 1. Maknanya bagus, cemerlang dalam 2 dan mencukupi dalam 1. Tapi kalau kita di UPM barangkali excellent in 2 or 3 kan, sufficient in 1. Tapi nak cari excellent in all 4 itu agak mustahil lah. Yang itu barangkali tahap dewa-dewa sahaja. Nah, tapi apapun ya, poinnya di sini pengurusan universiti memberikan merit kepada aktiviti-aktiviti ini. Pengurusan universiti memberikan laluan dan memudah carakan dengan memberikan bantuan, dengan menubuhkan sekretariat entiti-entiti tertentu yang boleh memandu dan membantu setiap tenaga akademik yang mau melibatkan diri dengan aktiviti keempat-empat tadi. Jadi saya kira ini adalah merupakan hala tuju yang begitu jelas. Apatah lagi apabila disebut pula itu di dalam naratif yang hormat Datuk Chancellor ya. Jadi maknanya keempat-empat aktiviti itu nanti sudah pasti akan jadi tumpuan. Jadi janganlah ada hendaknya pihak yang merasakan bahawa aktiviti ini lebih mustahak daripada 3 aktiviti yang lain. Ya, semuanya sama mustahak. Cuma kita carilah kekuatan kita itu di mana, apa yang nak jadi fokus kita pada tahun itu. Ya, tetapi tidak ada kompromi. Maknanya keempat-empat perkara itu harus dilakukan, harus dijalankan, tersandang di bahu kita sebagai ahli akademik. Itu dulu. Sebab Ustaz tadi dah cerita banyak. Dah ambil banyak masa. Tapi saya tertarik dengan pandangan Datuk Muati tadi. Maksudnya Universiti Putra Malaysia ini mempunyai satu ekosistem yang sangat kondusif, yang memberikan pengiktirafan kepada kecemerlangan dalam semua aspek. Sama ada soal antarabangsaaan, soal libat sama, dan ini sememangnya satu faktor yang menarik lah. Kerana universiti kita ni mesti meraihkan kepelbagaian bakat, kepelbagaian produk dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya tambah kalau boleh saya tambah apa satu dia, lagi. Mati? Saya selalu tanya junior lecturers ya, apabila saya bercakap tentang libat sama, tentang teamwork ataupun bekerja dalam pasukan. Seperti mana yang saya sebut ya, agak mustahil untuk kita mencari orang yang cemerlang dalam kesemuanya, empat perkara yang perlu dibuat itu. Saya tanya soalan yang mudah. Saya kata, bolehkah kita menang pertandingan bola sepak kalau kita ambil 11 striker, penjaring gol semuanya? Saya rasa kita tak boleh menang sebab kita perlukan penjaga gol, kita perlukan pemain pertahanan, kita perlukan pemain sayap, wing ya, dan kita perlukan orang yang boleh menjaringkan gol, striker. Jadi gabungan ini barulah membentuk satu tim yang kuat. Kan? Saya rasa kalau semua striker 11-11 Ustaz ya, 11-11 striker macam semua nak jaringkan gol Ya, semua nak jaringkan gol. Siapa nak jadi penjaga gol? Dan kita bagi KPI yang sama. KPI-nya 11-11 kena jaringkan gol. Naya lah penjaga gol. Itu yang dia jaringkan gol sendiri. Janji jaringkan gol. Jadi sama juga kalau di masjid ya, semua pakat nak jadi imam. Siapa nak jadi makmum? Berebut Ya, jadi berebut nak jadi imam, siapa nak jadi makmum. Jadi maknanya masing-masing manusia ini, ahli akademik ini ada kekuatannya. Dan kekuatan itu yang perlu sebagai satu pasukan kita tap
ya, dan kita gabungkan, barulah kita menjadi satu ketumbukan akademik yang saya kira sangat kuat. Jadi ini yang perlu kita berikan perhatian. Saya kira saya pun sangat bersetuju dengan Datuk Muati. Inilah sebenarnya pemikiran yang tepat untuk kita membawa UPM ke tahap yang lebih baik, menjadi sebuah universiti yang bukan sekadar berreputasi antarabangsa, tetapi yang boleh disegani dalam konteks masyarakat dan di negara kita. Jadi saya nak beralih kepada Dr. Izura, orang yang senyum je kan. Dr. Izura, baru-baru ni yang berbahagia Datuk Naib Chancellor telah melancarkan buku pembangunan profesionalism pelajar M3P, yang saya kira ini macam baby boy lah, baby project bagi Dr. Izura, dan saya pernah membelik dan membaca sedikit lah. Buku itu sangat menarik. Cuma kita nak tanya kepada Dr. Izura lah, mungkin Dr. Izura boleh menceritakan dengan lebih lanjut bagaimana buku ini boleh orang kata melaksanakan hasrat-hasrat dan aspirasi dalam naratif Naib Chancellor ni. Sebab kita tadi bercakap soal warga negara yang baiklah, kebebasan berpolitik, kesukarelawanan, dan saya yakin bahawa pembangunan pelajar tu banyak macam-macam. Jadi bagaimana buku ini boleh menjawab dan boleh membantu dari segi aspek pelaksanaan aspirasi Naib Chancellor. Silakan Dr. Izura. Terima kasih Dr. Izani atas soalan tadi tu. Sangat bertepatan lah saya kira bila dilontarkan persoalan tentang bagaimana buku modul pembangunan profesionalisme pelajar tu dapat membantu. Ya, dalam sebagaimana dalam naratif Naib Chancellor dan juga pelan strategik Universiti Putra Malaysia 2021-2025, ya, matlamat pertama tu diletakkan sebagai matlamat pertama adalah untuk membentuk watak graduan ataupun karakter graduan yang holistik, ya, yang boleh berdaya tahan mendepani cabaran mendatang dan sebagainya. Dalam segenap segi kita mahukan, ya, watak graduan kita tu seimbang, bukan hanya cemerlang dari segi akademik semata-mata, tetapi dari semua segi, ya, kerana sebagaimana kalau saya boleh memetik kata-kata almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, ya, pendidikan otak harus seiring dengan pendidikan watak. Kita bina otaknya, inteleknya, kita kena bina juga wataknya. Ya, kalau tidaklah timbul nanti jurutera yang membina jambatan yang mudah runtuh, stadium yang runtuh. Contohnya begitulah, misalkan contoh saja, ya. Jadi ini sangat penting dan melihatkan kepada itu, ya, di sinilah kita membangunkan modul tersebut. Baik, modul tersebut Dr. Izani bukanlah pusat kurikulum punya, ya, dia dimiliki oleh semua kita, ya, kerana yang menulis, yang menyumbang idea dan sebagainya dalam penulisan buku tersebut adalah dari, kita kata apa, gadingan mantap pelbagai pihak, daripada HEPA, ya, Hak Ehwal Pelajar dan Alumni, termasuk Dr. Amini sendiri, daripada pegawai-pegawai takbir, daripada pensyarah-pensyarah, malah wakil MPP, ya, wakil pelajar juga kita jemput. Dan selain daripada itu, modul ini sebenarnya Dr. Izani, Datuk Dr. Amini dan Saudara Haziq, ya, dia adalah kita kata apa, ya, sebelum ini kita dah ada modul-modul seperti starting school, finishing school, dan juga modul pembangunan pelajar syumul, ataupun intermediate school, yang mana Datuk sendiri salah seorang penulis dalam buku tersebut. Jadi kita melihat kepada modul-modul ini memang modul-modul yang bagus. Jadi kita gabungkan sekali dan kita melihat kepada perkembangan terkini, kita tambah baik. Kita bukan kata yang dulu tak baik, tetapi melihat kita memasukkan elemen-elemen terkini supaya ia lebih relevan dan lebih berkesan, insya-Allah. Jadi di situlah kita ada 10 topik bermula daripada pelajar mula memasuki universiti, apa yang diperlukan, adab
syahsiah personality, dari segi kerohanian dan resilient ataupun daya tahannya, kemudian dari segi kepimpinannya, dari segi pengurusan organisasinya, dari segi gaya hidup. Gaya hidup pun penting. Ini topik baru yang kita tambah. Ya, bukan hanya dari segi gaya hidup fizikal, kan, bersukan, gaya hidup sihat, tetapi juga gaya hidup yang boleh juga membantu kesihatan mental, kan. Penampilan diri, pemakanan yang sihat. Kemudian kita ada juga topik patriotisme, topik-topik berkaitan dengan dinamika teknologi maklumat. Itu penting kerana kita sekarang berada dalam era digital, kan, era digital sekarang ni IR 4.0. Kemudian kesukarelawanan topiknya, dan sehinggalah ke akhirnya topik untuk bersedia menghadapi dunia kerjaya. Dan juga VUCA. Ya, topik yang berkaitan juga dengan keusahawanan, kan, sama ada create your own job rather than waiting for jobs to come to you or going for mencari kerja, kan. Jadi di sinilah kita modul-modul ini antaranya nak mempersediakan graduan kita untuk menghadapi dunia selepas itu nanti. Dan ini seperti yang saya sebut tadi, ia sebenarnya merangkumi. Kalau orang tanya kenapa tak ada finishing school, starting school, sebenarnya dah ada, cuma kita rebrand nama baru, tapi elemennya tetap ada di situ. Dan inilah yang kita harapkan boleh membentuk sebagai salah satu usaha kita, bukan pusat kokurikulum tetapi usaha kita UPM, untuk membentuk graduan kita yang holistik, yang mempunyai sifat patriotik, yang mempunyai daya tahan, ya, dan kita kata apa, dari segi jati diri yang utuh, yang akan menjadi benteng untuk mendapati cabaran tadilah. Ya, dan dengan semua yang kita kata holistik ni lah kita cuba. Ya, betul. Sebagaimana juga saya sangat setuju apa yang Datuk sebutkan tadi. Kita tidak boleh semua orang tu cemerlang dalam setiap bidang, kan, kerana tidak semua orang sempurna. Tetapi sebab itulah kita dijadikan berbeza-beza dan setiap orang tu ada kekuatan masing-masing. Maka itulah kita saling lengkap melengkapi, kan, lengkap melengkapi. Tapi dalam tempoh yang sama, walaupun kita melihat bahawa tidak semua orang sempurna dan tidak semua orang boleh menjadi sempurna, dan kita pun tak boleh tunggu sehingga kita sempurna untuk berbuat sesuatu, nak berilmu, nak berbakti pada orang tu. Pada masa yang sama kita kena sentiasa juga mengejar kecemerlangan dan cuba menjadi seorang yang sesempurna mungkin, yang kata Syumul tadi tu. Itulah yang kita cuba bawa dalam modul. Dan modul ni tujuan utamanya, selain daripada nak menyokong tadi matlamat pertama pelan strategik tadi tu, iaitu nak agenda memperkasa mahasiswa tadi, dia akan menjadi rujukan, garis panduan dan rujukan kepada semua aktiviti pelajar di universiti. Itu yang dihasratkan oleh Yang Hormat Datuk Naib Chancellor. Ya, kita tahu di mana-mana kelab, persatuan, MPP, kolej, semua akan buat program-program aktiviti pembangunan pelajar. Jadi dengan ada modul ni, maka sebab modul ni pun dibangunkan oleh, ialah kita kata orang-orang yang memang committed, kan, yang berpengalaman, pakar juga dalam bidang-bidang tersebut, maka ianya diharapkan dapat menjadi panduan, sekiranya memudahkan lagi untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkait dengan pembangunan pelajar dengan modul. Dan modul ni kalau lengkap, insya-Allah cantiklah jadinya. Jadi di situlah kita mengharapkan kerjasama daripada semua, bukan hanya pusat kokurikulum, bukan hanya di dalam HEPA, Hak Ehwal Pelajar dan Alumni, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama, semua warga Universiti Putra Malaysia, pensyarah, pentadbir, pelaksana, pelajar juga. Bagaimana kita menjadi satu gandingan yang untuk kita sama-sama membangunkan pelajar-pelajar yang menjadi generasi pewaris pada masa hadapan. Kalau saya boleh tambah sedikit, Dr. Izani, boleh. Berkaitan dengan patriotisme dan sebagainya tadi, ya, yang tu juga penting, ya, kerana perbincangan tadi pun saya lihat di situ, ya. Sebagaimana kata Dr. Amini tadi, kita mahu melahirkan warga negara ini bukan hanya yang baik tetapi juga yang berkualiti. Jadi ini juga antara kita harapkan daripada modul ni, kalau yang menyeluruh
menyeluruh tu semuanya ke arah melahirkan warga negara yang berkualiti, dan lebih atas daripada itu menjadi hamba Allah, menjadi insan yang sentiasa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut tu, kita boleh kaitkan juga dengan kesukarelawanan tadi. Kan kita tahu konsep sukarelawan tu tidak mengharapkan sebarang balasan. Melakukan sesuatu adalah untuk kita berbakti. Memang sangat-sangatlah sesuai, kenalah moto UPM kita tu tu kan. memang berilmu berbakti tu memang dia kena sangat dengan kesukarelawanan. Jadi di pusat co-curriculum, selain daripada modul tadi pun, kelas-kelas co-curriculum memang kita tekankan dengan dia akan membawa community based learning, pembelajaran berasaskan komuniti. Ini adalah elemen kesukarelawanan yang kita terapkan dalam pelajar semasa mereka mengambil kursus co-curriculum berkredit, kebanyakannya di tahun 1, yang mana kita beri latihan-latihan dengan kursus pembangunan kesukarelawanan sebagaimana yang disebut oleh Dr. Amini tadi. Kita beri latihan, mereka attach dengan NGO kan, supaya pelajar kita ni tak syok sendiri ngebuat program kesukarelawanan, tak syok sendiri, tapi belajar daripada NGO yang memang berpengalaman misal kata. Dan kemudian selepas mereka selesai kursus co-curriculum berkredit, ya saya yakin Saudara Haziq pun dulu mengambilkan kursus co-curriculum berkredit, bila mereka di college dan di dalam persatuan-persatuan, ilmu yang mereka dapat daripada apa yang dipelajari dalam co-curriculum berkredit dapat dilaksanakan untuk mereka berperanan juga di college-college, dan kemudian membentuk pemimpin-pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik ni pun bila kita sebut tu pun ialah balik dia macam benda tu semua berkait-kait kan. Dia akan berbalik juga dengan kita punya patriotisme, perpaduan dan literasi politik tadi. Bila literasi politik ni dengan anak-anak muda ni, ialah bila Dr. Amini sebut tentang ramai yang macam tak minat, kurang kesedaran satu, tapi yang tak minat dengan politik tu mungkin kerana tak minat tu sebab kurang kesedaran, dan mungkin juga kerana pemahaman politik yang sempit mungkin kan Dr. Izani. Jadi sangat penting literasi politik tu untuk mereka lebih faham. Yalah, zaman Rasulullah pun Rasulullah telah membawa konsep politik siasi itu kan, yang konsepnya lebih besar, bukan hanya politik kepartian sahaja. Jadi itu yang anak muda perlu faham juga. Dan selain daripada itu, digital citizenship, kewarganegaraan digital juga adalah satu konsep yang sekarang ni semakin kita melihat penting untuk diterapkan dalam kalangan anak muda, kerana kita hidup dalam zaman digital. Bila cakap tentang digital citizenship ni lah, bagaimana mereka berperanan, contohnya paling mudah lah di media sosial. Itu yang macam Dr. Amini sebut awal-awal tadi, yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu ataupun kebencian ataupun kepada pemimpin agung dan sebagainya kan. Jadi ini sebenarnya berkait dengan tadi tu peranan tanggungjawab kita dalam digital citizenship ni. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Izura, sangat menarik pandangan Dr. Izura tadi, dan saya suka dengan pandangan Dr. Izura tentang pembangunan sasiah pelajar ni adalah tanggungjawab semua. Mungkin hal ehwal pelajar ataupun pusat co-curriculum mempunyai peranan yang khusus, tetapi peranan pensyarah, peranan pentadbir sangat penting untuk membina pelajar ataupun graduan sebagai sosok warga negara yang baik. Okey, kita beralih kepada Saudara Haziq. Dah lama tunggu Haziq. Dalam naratif Naib Chancellor, saya nak sebut ni, Datuk Naib Chancellor ada menyebut UPM telah mengorak langkah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela untuk mewujudkan Brigade Rela Siswa-Siswi atau Rela SIS UPM. Jadi ini menjadi satu agenda penting ni, kesukarelawanan, dan universiti telah membina platform yang baru untuk menggalakkan pelajar-pelajar terlibat dengan kesukarelawan. Jadi saya nak berbalik soalan kepada Haziq tadi, peranan MPP. Kita nak tengok apakah peranan MPP yang boleh merealisasikan aspirasi Naib Chancellor ini dalam konteks kesukarelawanan. Tadi Haziq dah bercakap soal kebebasan berpolitik pelajar, tentang literasi politik. Dalam soal kesukarelawanan ini, apa lagi MPP boleh bagi untuk memastikan aspirasi ini dapat menjadi kenyataan? Silakan Haziq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Izani atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Yang saya hormati barisan panel dan juga Dr. Moderator.
Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih jauh, mari kita sama-sama lihat apakah ataupun mengapakah aspek kesukarelawanan ini sangat penting dalam diri pelajar itu sendiri. Seperti kita semua sedia maklum bahawa aspek kesukarelawanan ini sememangnya memberikan banyak impak positif terhadap diri pelajar. Para pelajar dapat mengukuhkan jaringan sosial dan juga profesional, dan juga perkara paling penting adalah menambah lagi nilai tambah dalam diri setiap pelajar itu. Jadi di sini saya rasakan bahawa aspek kesukarelawanan itu semakin lama semakin berkembang dan mendapat perhatian umum. Kalau dahulu kami sebagai pelajar sendiri, bila kita cakap je berkenaan dengan aktiviti sukarelawan, automatik pemikiran kami perlu berkait dengan NGO. Automatik pemikiran kami perlu berkait rapat dengan mana-mana gerakan yang memang berkonsepkan sukarelawan sahaja. Tetapi di sini pada era globalisasi ini sendiri, kita dapat lihat bahawa aktiviti ataupun aspek kesukarelawanan ini sememangnya mendapat perhatian umum bukan sahaja dari sudut NGO, tetapi juga menjadi signifikan utama di institusi pengajian tinggi itu sendiri. Jadi di sini saya boleh katakan bahawa kami, Majlis Perwakilan Pelajar, sepatutnya memang sewajarnya perlu mengambil peranan untuk kita katakan mengukuhkan lagi aspek kesukarelawanan itu dalam diri para pelajar. Macam yang tadilah Dr. Izani katakan tadi, kita tak nak ada pelajar yang pasif di UPM. Begitu juga kami MPP, kita tak nak ada pelajar yang hanya mengamalkan 3K, katil, kuliah, kafeteria. Kita nak ada pelajar yang aktif. Kita nak ada pelajar yang memang kita katakan ada, bila mereka keluar di UPM ni ada nilai yang mereka bawa dan mereka bersedia untuk melangkah ke alam yang seterusnya. Jadi di sini apa yang saya boleh share sedikit berkenaan dengan perancangan kami sebagai perwakilan pelajar. Kalau kita lihat dulu sewaktu bencana banjir itu terjadi, kita tak expect tiba-tiba di sekeliling kita sendiri yang dekat dengan lokasi UPM sendiri adanya situasi banjir itu. Jadi apa implementasi ataupun perkara penambah, kita kata tambah baik yang dilakukan oleh kami sendiri, kami di pihak MPP telah pun menyediakan jadual di mana dalam jadual tu kami telah menjangkakanlah sekiranya pada tarikh tersebut jatuh kepada musim tengkujuh, maka berkemungkinan akan ada bencana alam yang berlaku. Jadi di situ apa yang kami bersedia adalah kami bersedia dengan menubuhkan pasukan sukarelawan dalam kalangan pelajar. Makna kata kat sini, kalau nak dibandingkan dahulu, kalau dahulu bencana jadi dahulu, baru kita nak cari pelajar untuk bantu mereka. Tapi di sini apa yang kami ingin tekankan di sini, sekiranya ada banjir berlaku, makna kata pelajar tu dah memang ready. Pelajar tu memang dah bersedia, dan sekiranya memang banjir tu berlaku, kita terus hantar pelajar untuk bantu masyarakat di sana. Proaktif Ya, betul. Kita memang belajarlah daripada perkara yang lepas dan kita cuba melakukan tambah baik. Dan selain daripada itu, saya juga nak kongsikan kami di pihak MPP sedang menggambling tenaga bersama dengan Majlis Perwakilan Kolej, Persatuan Mahasiswa Fakulti dan juga kelab-kelab persatuan yang adanya unsur-unsur kesukarelawanan ini. Sebabnya bila kita lihat, rakan-rakan saya sendiri bila kita lihat mereka ni, kadang-kadang mereka ni tak cana, kadang-kadang mereka ni tak peka dengan aktiviti-aktiviti yang berlaku di UPM itu sendiri. Jadi di sini kami berperanan pentinglah untuk kita cakapkan, kita advocate ataupun kita menyebarkan lagi bersama-sama dengan perwakilan kolej, bersama-sama dengan perwakilan fakulti, untuk kita beri kesedaran pada para pelajar bahawa UPM itu sememangnya telah ada platform untuk para pelajar melibatkan diri dalam aktiviti ataupun perkara-perkara yang dapat memberikan impak positif terhadap mereka, khususnya dari segi aspek kesukarelawanan itu sendiri. Jadi saya harap itu sedikit sebanyak dapat menjawablah soalan Dr. Izani sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Haziq. Penting MPP ni sebagai sebuah badan induk pelajar yang dapat mengurus dan merencanakan program-program, kerana kita tidak mahu hanya universiti yang merangka segala-galanya. Kita mahukan pembangunan pelajar itu datang daripada bawah, inisiatif, kesedaran, dan inilah yang sememangnya penting. Dan kita percaya bahawa kesukarelawanan ini sudah menjadi satu trend kepada pelajar-pelajar dan ini sangat penting untuk memupuk nilai yang murni, nilai positif yang akhirnya kita dapat mewujudkan, melahirkan warga negara yang baik. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Dr. Amini. Alhamdulillah kita dapat mendengar
perspektif yang menarik dan berbeza daripada keempat-empat panel kita pada hari ini. Saya percaya bahawa Datuk Naib Chancellor telah menggariskan pemikiran yang sangat cantik untuk membawa UPM ke hadapan, tetapi tanpa perancangan, tanpa pelaksanaan, tanpa PTJ, maka saya kira itu tidak boleh menjadi satu kenyataan. Dan selepas mendengar keempat-empat panel bercakap tadi, saya tak bimbanglah, insya-Allah, dengan komitmen daripada semua ahli panel yang telah diberikan mandat dalam menerusi PTJ masing-masing. Saya percaya tiga aspirasi yang kita bincangkan hari ini, iaitu melahirkan pelajar sebagai sosok warga negara yang baik, memugar cakna menjulang bakti dan menjuarai misi universiti untuk masyarakat, akan menjadi satu kenyataan. Jadi sekali lagi, saya selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Amini, Datuk Muati, Dr. Izura dan juga Saudara Haziq kerana telah berkongsi pentas bersama kami untuk membincangkan tiga aspirasi Naib Chancellor 2022, dan semoga apa yang kita bincangkan ini akan menjadi semangat untuk kita untuk terus bekerja dengan lebih baik dan akhirnya dapat kita membawa UPM ke tahap yang lebih tinggi. Dan satu lagi, selain daripada naratif Naib Chancellor, kita juga ada pelan strategi UPM 2021 hingga 2025, pelan 5 tahun yang akan membawa UPM ke arah yang lebih baik, yang lebih cemerlang. Dan sudah tentu di atasnya lagi kita ada pelan pembangunan pendidikan, kita ada wawasan kemakmuran bersama. Itulah agenda-agenda penting yang hendak kita bawa UPM ini menjadi sebuah universiti yang disegani dan berreputasi antarabangsa. Jadi saya selaku moderator, saya lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel dan kepada semua pihak yang terlibat, seksyen media kreatif, pusat strategi dan perhubungan korporat PSPK UPM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salah silap, ampun dan maaf dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siri kesempatan yang akan datang.